Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Kita pakai baca tadi ini. Allah menyebut, dan apabila dikatakan kepada mereka ni siapa? Orang munafik. Kita masih lagi bersembang tentang orang munafik. Hari itu kita dah tahu munafik ni siapa dia? Munafik ni siapa dia, Kak? Munafik ni orang yang pernah mendapat cahaya Islam. Kalau buat orang tak panggil munafik. Kapasing orang tak panggil munafik. Hak ni orang panggil bukan Islam. Hak munafik siapa? Islam. Hak munafik jenis lagu na'udzubillah, lagu jenis kita adalah maksudnya biasa mendapat cahaya Islam, kemudian dia kufur ke batinnya ataupun ditimpa penyakit syak, penyakit bimbang di dalam hatinya terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertopengkan wajah Islam, lahirnya nampak Islam hebat, tetapi batinnya kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi tuan-tuan sekalian, dia kata di sini, Allah sebut di sini, dan apabila dikatakan kepada mereka, bila dikatakan kepada puak munafik ni, la tufsidu fil ard, janganlah kamu lakukan kebinasaan di dalam muka bumi. Hampa jangan duk buat kacau, hampa jangan duk kontrol masjid, tak boleh. Hampa duk kontrol masjid, nak ceramah tu tak boleh, nak ceramah ni tak boleh, semua hampa sekat, tak boleh ni. Kita kata Allah bagi nikmat hasil bumi, Allah bagi nikmat macam-macam hasil masuk dalam negara, manfaatkan sebaik mungkin, jangan menindas rakyat. Kita kata pasal pun negara lain tak ada telaga minyak pun, tapi minyak lebih kurang sama dengan kita. Naik minyak ni kita pakai kata bahaya, tempiasnya akan kembali kepada rakyat. Naik minyak semua barang akan melambung. Tapi tuan-tuan sekalian, ada juga saya pun ni pergi kursus di balik pulau. Bila pergi kursus di balik pulau, lepas pukul 5 petang tu keluarlah pergi duk minum mayak dengan kawan-kawan lama masa duk kerja Jabatan Agama dulu ni. Lepas tu sahabat saya kata, dia kata hang nak tahu dah, dia kata ada lagi, dia kata orang balik pulau ni, seorang pakcik tu bila naik minyak bawa nikah, dia pergi petropam bawa minyak. Orang dah abang kata minyak naik 2 kupang, dia pun pergi petropam, dia abang Cina tu bawa minyak RM10. Cina pun bawa RM10. Bila bayar, dia buat keluar RM10 2 kupang. Dia pergi bagi dekat Cina tu. Bagi dekat Cina tu ambil RM10, Cina bagi balik dah 2 kupang, nak buat balik dia. Dia pun ambil 2 kupang tu bawa dalam poket. Balik kampung dia tepuk meja, mana minyak tu naik? Aku pergi bos tadi, bos RM10, bagi Cina RM10 2 kupang, Cina ambil RM10. Punya benak sampai aku. Tak ada pun tepeng ni, tak ada dah pun. Kalau ada tu bagi kata api tindih buang lah. Duk pun tak guna. Tuan-tuan muslim ni, ada lagi 2-3 minggu sudah saya pergi kursus. Ni kira paling bodoh lah. Hak bodoh biasa ni berlambak lah. Biasalah minyak naik 2 kupang. Dia kata biasalah minyak 2 kupang. Bukan sekali buh naik 2 kupang, 1 liter 2 kupang. Untuk EFI kita pun buh 3 liter 6 kupang. Kereta buh 60 liter RM12. Kalau takat naik minyak saja Tuan Haji, tak ada masalah. Gas naik, gula naik tak apa, sebab orang Malaysia, banyak rakyat Malaysia kencing manis. Tu kita nak bagi kurangkan pula. Kalau lagu ni tuan-tuan, budak darjah 1 boleh jadi menteri lah. Kalau alasan lagu ni, tuan-tuan, kita diperbodohkan. Kita sambung. Tak ada tengok mana ya. Kemudian Allah sebut qalu innama nahnu muslihun. Janganlah kamu melakukan kebinasaan dalam muka bumi. Kita doa apa? Jangan tindas rakyat,
pesalah guna harta rakyat. Mereka jawab apa? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, hanya kami melakukan kebaikan. Kami melakukan kebaikan. Tu yang masjid baru taping kami tak bagi masuk tu, kami takut pecah belah masyarakat. Contoh saya akan tahu kamu sini. Contoh. Tu yang kami duk jaga tak bagi ustaz-ustaz masuk kerajaan. Biar tak ada majlis ilmu pun tak apa, kita nak jaga takut masyarakat pecah. Tu dia contoh. Ni alasan dia. Nah, ni alasan dia. Kami tak mau mencemar kesucian masjid. Tu dia. Nah, tuan-tuan muslimin, dalam contohlah dalam bab-bab lain pun. Nah, orang kata hak rasuah. Nah, hak rasuah ni pemimpin rasuah tak boleh angkat. Kami tak rasuah. Nah, cuma salah guna politik wang pula dah. Nah, bab bohong tak usah kira tuan-tuan. Ustaz Zizan tak ada TV abang baru. Berapa ni? 3,000 ah. Berita harian 3,000 pun. Sinar 5,000. Hak sahabat lain tak tahu. Ni tuan-tuan muslimin, hak beradat lagu tu pembohong, tambah hak kita tak tahu. Kemudian teruskan, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ayat yang ke-12, terjemahan ayatnya, ketahuilah Allah kata, sesungguhnya mereka itu sebenarnya orang-orang yang melakukan kebinasaan. Ini teruskan, karena sesungguhnya mereka itu sebenarnya orang-orang yang melakukan kebinasaan, tetapi mereka itu tidak sedar. Na'udzubillah. Ini yang kita takut. Sebenarnya pok yang berkata kami buat baik, kami buat baik ni, pok munafik ni, sebenarnya mereka itulah yang melakukan kebinasaan. Tambahlah cukup takut tuan-tuan. Naklah cukup takut. Selain daripada kita tengok orang yang cuba mengasingkan politik dan agama yang dibawa oleh UMNO. Selain daripada itu, tuan-tuan sekalian, kita tengok ajaran kita juga tergugat. Kita lah ni dengan ajaran Syiah contohnya. Ajaran ni bukan main-main tuan-tuan sebenarnya. Cukup bahaya. Pasal orang Melayu ni dia mudah ikut. Orang Melayu ni dia mudah ikut. Tuan-tuan tengoklah contoh saya nak bawa. Ayah Pen, tuan-tuan ingat tak? Ayah Pen nikah dengan tuan-tuan dalam masjid Tepeng ini 18 kali tuan-tuan segak. Ayah Pen bukan dah rupa. Bukan nak hina dia, ada hati pun. Dengan kuih dia, vitamin tak cukup, cacing pula tu. Tak sihat. Tapi orang Melayu ni boleh terpengaruh dengan dia. Dia kan setakat cium tangan tuan ni, boleh minum air kaki dia. Ni kata ayah Pen. Ada apa dia punya ada? Dia punya ada tekor besar sebiji, satu perkampungan dia yang dipanggil kerajaan langit. Okey. Yang kedua, tuan-tuan mudahnya orang Melayu. Dulu di Selangor ada satu ajaran lebay kuluk. Macam ingat tak? Ajaran lebay kuluk. Kita ni, katalah muslimin muslimat sekalian. Saya rasa kalau saya lah tuan-tuan tulis malam ni kuliah Ustaz Bakak Bakilani kuluk. Saya ingat kuliah mai pecah papan kenyataan tu. Koyak poster lah. Apa pelekeh aku no? Parah. Tapi yang ni tuan-tuan dia tulis ajaran lebay kuluk boleh mempengaruhi ratusan pengikut, boleh ikut dia. Ni kata orang Melayu. Apatah lagi Syiah. Sebab tuan-tuan, bila sebut Syiah kita nampak mana? Nampak? Sebut Syiah nampak Iran. Iran yang pertama sebuah negara lah ni di dalam dunia ni, di antara negara yang kuat lah kita kata. Amerika tak berani serang, Israel pun tak berani, Britain pun tak berani. Jadi kita nampak satu, bila sebut Iran, sebuah negara yang kukuh. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, bila sebut Syiah, kita nampak Iran. Di Iran kita tengok dia punya pimpinan.
Tengok ayatullah Khomeini dengan sopan dia, dengan janggut dia, dengan misai dia, dengan jambang dia, dengan paparai dia, sega. Nampak? Nah, yang kedua, yang ketiga, kita nak pergi Mekah. Tuan-tuan pergi Mekah, kalau belah-belah kita ni tuan-tuan, hak mana yang nampak hebatnya? Dia punya mutawif dia bawa. Orang Indonesia adalah kita jumpa, kan? Selain daripada tu tuan-tuan, kalau kita nampak negara-negara lain, di antaranya Iran. Iran kalau dia main tawaf ataupun dia main sa'i, kita kena berelak. Depa main tu nampak sekutu tidak. Dia punya hebat, tuan-tuan sekalian. Maksudnya saya cerita ini, kita bimbang masyarakat kita mudah terpengaruh ni. Dia nampak Iran ni hebat, dia dah. Padahal dalam Iran tu bukan semuanya orang Syiah. Yang kedua pula, tuan-tuan sekalian, tentang segak. Segak ni mengali kapek penteweh orang kita. Yang ketiga, tuan-tuan, pasal pergi Mekah, dia tahu di Mekah hak lain tak boleh buat macam Iran ni hebat. Sedangkan hak pergi Mekah tu, nak mungkin yang pergi Mekah yang tawaf ni buat ibadat macam kita tu adalah sunni macam kita. Tapi bila kita nampak Iran, kita nampak lagu Syiah. Tuan-tuan sekalian, ni jaga bahaya. Nah, hak lebay kulut, hak ayah pin boleh ikut. Hak Syiah ni kalau kita tak jaga betul-betul tuan-tuan, kita takut. Sebab untuk makluman kita semua, siasat tuan-tuan telah didedahkan, kita ulang balik sikit. Kalau kita tengok 13 ciri tuan-tuan ajaran Syiah, 13 pengenalan, 13 ciri ajaran Syiah, kebanyakannya boleh katakan bercanggah terus dengan pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, contoh saya sebut laju-laju. Yang pertama, tuan-tuan, bertuhankan Sayyidina Ali. Bertuhankan Sayyidina Ali. Kita bertuhankan siapa? Allah. Muhammad Rasulullah. Ali Ali khulafaur rasyidin, sahabat Nabi, menantu Rasulullah. Hak kita, dia bertuhankan Sayyidina Ali. Yang kedua, halal darah ahli sunnah wal jamaah. Darah apa? Darah kita. Kita kadang-kadang tak puasa tuan. TV 3 suku duk baca berita. Dia kata semalam pertempuran sengit di selatan Iraq, di antara puak Syiah, pengikut Syiah dan pengikut Sunni. Yang kita ni sambil-sambil duk minum teh tarik, bo pada muka bo siapa? Nah, Sunni tu pun dia tak tahu siapa. Tuan-tuan muslimin. Yang ketiga, tuan-tuan, dia menafikan ataupun menukar kalimah syahadat. Kita rukun Islam yang pertama pada mengucap 2 kalimah syahadat. Yang dia menukar kalimah syahadat dan digantikan dengan walayah yakni apa dia? Meyakini bahawa ketua-ketua mereka adalah maksum. Sudah tuan-tuan. Tu yang dekat belah Perak ni dia ada banner tulis 12 ketua dia tu kan. Imam dia tu. Ini tuan-tuan. Dia berkeyakinan 12 imam dia ni maksum. Kita siapa yang maksum? Rasulullah. Nabi kita. Jangan tak tuan-tuan. Jangan 3. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, dia membuat ataupun menafikan rukun iman percaya kepada hari kiamat. Cakap dengan kita lagi. Yang kelima, menafikan rukun iman yang terakhir, yaitu qada dan qadar. Syiah nafi qada dan qadar. Yang satu jenis lagi di Malaysia ni semua qada dan qadar. Minyak naik, nak sabar tuan-tuan sekalian, rakyat semua. Ketentuan. Minyak naik ini adalah ketentuan takdir ilahi, qada dan qadar. Tuan-tuan sekalian, ada juga ustaz bengong lagu tu. Kalau dia lintas kot tepeng, tuan-tuan pegang buh nampak. Lepas tu dia tanya pasal apa tampak saya, abang kata qada dan qadar. Tak terbit